Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan tentang fasa yang bertajuk Fasa Membendung Kemudaratan dalam Rumah Tangga. Terdapat 8 orang ahli kumpulan kami iaitu Saya Alia Tasnim binti Nasruddin, nombor matriks AA210877. Ainul Mardiah binti Syaiful Nizam AA210852. Nama diberi Nur Eliana Hanani binti Haroni. Nombor matrik saya ialah AA211079. Saya Badrisha Christina binti Azamuddin. Nombor matrik AA211052. Saya Nur Ain Natasha binti Muhammad Zaid, AA210970. Nama Siti Nur Amira binti Syamsuddin, AA210900. Nama yang diberi Nurul Diana binti Rahaizat dan nombor matriks AA210914. Saya Nur Farhana binti Helmi, AA210893. Isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan kami ialah abstrak, pendahuluan, objektif, dapatan kajian dan kesimpulan. Fasa bermaksud batal dari segi bahasa, manakala dari segi istilah syarak pula bermaksud pembatalan ikatan perkahwinan disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad atau disebabkan oleh masalah yang berlaku dalam rumah tangga. Hukum bagi fasa ialah harus bagi isteri untuk menjaga kemaslahatan kedua-dua belah pihak. Isteri diharuskan menuntut fasah bila untuk membela nasib diri mereka daripada suami yang bersikap zalim serta tidak menunaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang suami. Aduan mengenai kes fasah seringkali kedengaran di media cetak dan media elektronik serta menjadi topik perbualan yang hangat dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Malah seringkali berlaku kes isteri digantung tidak bertali, ditinggalkan atau dibiarkan suami tanpa nafkah, perhatian, perhubungan dan kabar berita. Hal ini menyebabkan golongan isteri berhadapan dengan masalah sukar, terutamanya melibatkan status diri. Sedangkan penceraian boleh dilakukan dengan menjalankan penuntutan fasah di mahkamah. Namun dalam situasi ini, masih ramai lagi wanita yang tidak tahu apa yang perlu mereka lakukan disebabkan oleh kekurangan ilmu. Bahkan, kes fasah mengambil tempoh masa yang panjang untuk diselesaikan dan menimbulkan banyak kesukaran kepada pihak isteri. Rentetan daripada itu, objektif kajian ini adalah untuk menjelaskan konsep fasah dalam Islam, mengenal pasti prosedur penceraian fasah di Malaysia dan mengkaji kesan fasah terhadap rumah tangga. Kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif atau kajian perpustakaan dengan menggunakan analisis dokumen seperti artikel, buku, surat khabar dan lain-lain. Hasil daripada kajian yang dijalankan didapati bahawa masih ramai lagi masyarakat kita pada hari ini, terutamanya pihak isteri yang tidak mengetahui bagaimana cara atau prosedur untuk melakukan tuntutan fasah oleh sebab beberapa faktor yang dialami seperti kekurangan ilmu. Tambahan pula, tuntutan fasah juga amat penting bagi pihak isteri untuk membela serta mengadili diri mereka. Namun begitu, fasah juga memberi sedikit sebanyak kemudaratan dalam rumah tangga. Implikasi yang dapat diperoleh daripada kajian ini adalah dapat membantu pihak isteri memahami dengan lebih mendalam mengenai prosedur tuntutan fasah serta dapat memberi kesedaran kepada pihak suami agar tidak menzalimi isteri dengan sewenang-wenangnya. Fasah dalam perkahwinan Islam dirancang untuk membendung kemudaratan yang akan menimpa isteri. Fasah adalah hak isteri yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Substantif berdasarkan keluarga undang-undang Islam di setiap negeri di Malaysia. Isteri kerja ada gaji sendiri, sepanjang kahwin suami tak pernah bagi duit pada isteri. Lalu isteri rasa tawar hati pada suami, maka dia minta pasah. Akhirnya mereka bercerai. Apakah isteri berdosa kerana minta pasah di atas sebab tersebut? Baik, pendek cerita, isteri minta cerai. Mana-mana perempuan isteri yang minta cerai tanpa kejahatan
sebarang uzur atau kejahatan daripada pihak suami, tidak dapat masuk syurga. Dosa kata masuk, cium pun tak dapat. Biar mu pakai nikah ke, mu pakai baju sekebeh pun, faham? Kan ni Nabi bubuh jelas dah. Ayyuma imra'atin sa'alat talaqan min zawjiha bighairi ba'sin, mana-mana isteri yang minta cerai akan suaminya, nampak tak? Tanpa kejahatan, tanpa ada benda salah. Faham lagi? Maka faharamun alaiha rahitul jannah, Allah haramkan isteri ini cium bau syurga. Bila? Akhirat, bila-bila. Apa makna haram cium bau syurga? Makna masuk neraka. Faham lagi? Akhirat dua je. Nah, disebut Aisyah binti Draman masuk syurga. Baik. Kalau kata Ani binti Musa tak masuk syurga, apa maksud dia? Masuk no, tak belah no, go to hell. Faham lagi? Sebab ayat Quran kata fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ingat ayat tu, akhirat dua je, tak ada cabang. Satu kumpulan syurga, satu kumpulan neraka. Bukan kata Minah binti Musa tak masuk syurga. Dah kira tak masuk syurga, balik semula pada kuang. Tu mana dah. Leknu mai leknu. Dia tak ada balik dah. Dia kena jaga, jangan ada barang-barang minta cerai. Nak? Lain ni dia bangga minta cerai dengan laki dia. Siap tulis dalam Facebook ni. Dak ketek laki aku minta cerai ni. Aduh, kawan dia like ada 15 orang like. Faham tak? Gay iblis. Faham? Melainkan ada sebab yang dibenarkan syarak. Sebab itu biasanya 5 perkara. Biasanya 5 perkara. Bila minta cerai tidak haram. Okey? Dengar molek. Share dengan orang lain. Yang pertama, suami tidak beri nafkah. Nampak? Yang kedua, suami larang buat yang wajib. Larang pakai tudung, larang pakai tutup aurat. Lagi. Yang ketiga, suami suruh buat benda yang haram. Suruh minum ketuk, minum arak, suruh isap ganja. Faham? Contoh. Yang keempat, suami dera, sepak terajang, melukakan, patah minyak habis bini. Faham? Yang kelima, dipenjara 3 tahun dan ke atas. Faham lagi? Jadi ni ada masuk tak sebab ni? Tak win nafkah. Tidak berdosa lah minta cerai. Dia ada hak dia, nafkah hak isteri. Dah mudah bayar, dia ada hak pula tuntut fasah. Bukan sebarangan semua orang minta cerai masuk neraka. Yang tak ada sebab saja-saja nak galak nak lelaki lain. Tu baru masuk neraka. Kajian kami telah dijalankan dengan berkompaskan 3 objektif yang utama. Yang pertama adalah untuk menjelaskan konsep fasah dalam Islam dari segi pengertian, hukum dan dalil. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti prosedur perceraian fasah di Malaysia dari segi prosedur, pelaksanaan dan undang-undang. Dan yang terakhir sekali adalah untuk mengkaji kesan dan hikmah fasah terhadap rumah tangga. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana masyarakat memahami tentang konsep fasah dalam hukum Islam. Hal ini kerana semakin hari semakin ramai masyarakat yang tidak mengambil serius terhadap konsep-konsep berkaitan dengan hukum Islam, lebih-lebih lagi di bawah skop perkahwinan. Secara analoginya, semakin ramai masyarakat wanita yang bergelar seorang isteri menyalahgunakan kuasa yang terletak di tangan mereka, iaitu kuasa fasah. Penyalahgunaan kuasa fasah oleh isteri ini tidak sepatutnya berlaku di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Fasah diwajarkan dalam Islam untuk membuktikan bahawa seorang isteri dapat membela nasibnya dan dapat mempertahankan hak mereka sebagai seorang wanita. Misalnya, isteri dapat memelihara akidah beliau daripada suami yang murtad. Kedua, seorang isteri juga dapat mempertahankan dirinya daripada menjadi mangsa kepada suami yang zalim. Namun begitu, terdapat juga sebahagian pihak isteri menyalahgunakan hak kuasa fasah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Sebagai contoh,
mereka enggan melaksanakan tugas sebagai seorang isteri terhadap suami atas faktor tidak mahu lagi hidup bersama kerana kekurangan yang ada pada suami. Oleh hal yang demikian, mereka melaksanakan tuntutan fasakh sebagai langkah untuk memenuhi hajat mereka. Berdasarkan daripada hasil kajian, jelas dapat disimpulkan bahawa pensyariatan fasakh dalam Islam adalah bertujuan untuk mengimbangi serta membela hak wanita agar tidak menjadi mangsa kepada lelaki yang mengambil kesempatan ke atas kuasa mereka dalam rumah tangga. Namun begitu, pihak isteri tidak sewajarnya menyalahgunakan kuasa fasakh yang ada pada tangan mereka untuk mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang isteri apabila suami yang telah melunaskan tanggungjawab tersebut dengan sewajarnya. Manakala suami pula tidak boleh mengambil kesempatan melalui ikatan perkahwinan yang telah terjalin dan melampaui batas-batas hukum yang telah ditetapkan dan disyariatkan oleh Allah SWT. Sebagai tamsilannya, pihak suami menjadikan isterinya sebagai hamba dengan memaksa melakukan apa sahaja yang diperintahkan olehnya. Jika pihak isteri melanggar perintah tersebut, maka mereka akan memukul serta melakukan perkara-perkara yang membawa kepada keganasan rumah tangga. Justru hal-hal seperti ini yang menjadi faktor serta punca utama tuntutan fasakh dilaksanakan. Oleh yang demikian, pemeliharaan hak ke atas isteri dari hukum syarak hendaklah ditadbir dengan baik oleh pihak berwajib agar pihak isteri tidak mengalami kesukaran sewaktu mengemukakan tuntutan fasakh, lebih-lebih lagi dari segi teknikal maupun prosedur yang harus dijalankan di mahkamah syariah. Impaknya, lebih ramai lagi golongan wanita di luar sana yang dapat membela nasib mereka serta dapat melarikan diri daripada suami yang kejam dan zalim. Didaksinya, kajian ini dapat memberi ilmu kepada para isteri untuk melakukan tuntutan fasakh mengikut prosedur yang tepat serta dapat membuka mata mereka untuk menggunakan kuasa yang ada pada tangan mereka dengan bijak. Sekian, terima kasih.